Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam ni saya nak menyambung berkenaan dengan sirah peperangan yang berlaku zaman Nabi. Jadi sebelum saya nak kongsi berkenaan dengan perang Khandaq yang berlaku pada tahun 5 Hijrah, saya nak kongsi dulu apa antara rentetan peristiwa yang berlaku selepas daripada perang Badar membawa ke perang Uhud, dan apa yang berlaku 4 Hijrah yang akhirnya membawa kepada peperangan Khandaq yang berlaku tahun 5 Hijrah. Baik. Jadi tuan-tuan, kisah yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan malam ni, tuan-tuan kena buka surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang ke-12 dan 13. Surah Ali Imran ayat yang ke-12 dan 13. Muka surat 51. Muka surat 51. Kata Allah Ta'ala dalam ayat 12, Kullil ladhina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Apa makna ayat ni tuan-tuan? Katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan dihimpunkan ke dalam neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu ataupun bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang kafir yang telah melihat dengan mata kepala seakan-akan orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya untuk sesiapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Baik. Ayat ni tuan-tuan cerita berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Bani Qainuqa. Siapa Bani Qainuqa?
antara golongan Yahudi yang duduk di Madinah. Yahudi yang duduk di Madinah ni ada 3, tuan-tuan. Yang pertama sekali yang kena usir keluar, Bani Qainuqa. Yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Quraizah. Qainuqa, Nadir, Quraizah. Okey, baik. Tuan-tuan ingat ni, nanti saya buat ujian. Tak ada ujian, tuan-tuan. Baik. Jadi kenapa dengan Bani Qainuqa? Sebelum berlaku perang Badar, dia memang suka perli Nabi, perli orang Islam, duk ngejek-ngejek dan sebagainya. Sampailah berlaku satu peristiwa selepas daripada perang Badar. Okey, selepas daripada perang Badar, ada satu peristiwa pencabulan muslimah Ansar, orang perempuan Islam daripada kalangan kaum Ansar. Dia datang ke pasar Bani Qainuqa. Apa yang dia buat? Dia nak buat jual beli. Jadi biasalah tuan-tuan, datang nak buat jual beli, ada beberapa kelompok orang Yahudi yang nak, istilah kita ini, menyakat. Ya? Jadi dia minta kepada perempuan Ansar tadi untuk buka, istilah kita ini, tunjukkan aurat, dedahkan aurat. Jadi wanita muslimah tadi menolak dengan cara baik. Tetapi ada dalam kalangan orang Yahudi seorang yang dia ni jenis khianat. Maka apa dia buat, tuan-tuan? Dia ikat pakaian wanita muslimah ni tadi, dan bila wanita muslimah ni berdiri, terdedah aurat dia. Bila terdedah aurat, apa yang berlaku? Orang Yahudi yang berada di pasar tu semua gelak ke dia. Dan benda ni orang Islam nampak, ada seorang nampak. Jadi bila orang Islam tu nampak, apa yang dia buat? Dia tolong wanita muslimah tadi. Dia bergelutlah dengan orang Yahudi hak jahat tadi, sehingga mengakibatkan apa? Yahudi yang tadi terbunuh. Maklum saja tuan-tuan, bunuh orang Yahudi di pasar Yahudi, apa jadi? Takkan kawan-kawan Yahudi tengok, dia pun nak tuntut bela. Bila dia tuntut bela, tuan-tuan, apa yang berlaku? Lelaki Muslim tadi terbunuh. Berita ni sampai pada Nabi. Ni kisah dia. Berita ni sampai pada Nabi. Dan sebelum berlaku peristiwa ni, selepas perang Badar, Nabi kumpul orang Yahudi ni di pasar Bani Qainuqa. Ya, Nabi nasihat, Nabi cakap, jangan buat begini, kena taat begini. Kalau tidak nanti ending hujung-hujung dia keputusan sama yang berlaku macam Quraisy. Orang Yahudi tuan-tuan jenis tak nak kalah. Apa yang dia sebut, apa awak ingat koma dengan orang Quraisy sama ke? Awak tak perang lagi dengan koma. Kalau awak perang, awak tahulah siapa kuat, siapa lemah. Ni dia tuan-tuan, perangai dan sifat orang Yahudi. Dan bila berlaku pencabulan kepada muslimah Ansar tadi, Nabi marah tuan-tuan. Apa Nabi buat? Nabi kepung perkampungan Bani Qainuqa. Selama berapa hari? Selama 15 hari. Selama 15 hari. Akhirnya tuan-tuan, 15 hari tu orang dah mula takut. Akhirnya dia menyerah kalah. Apa yang Nabi buat? Nabi halau keluar, usir keluar Yahudi Bani Qainuqa. Ini mula-mula Yahudi yang Nabi halau keluar. Ada yang berhijrah ke Syam, dan ada yang mati tengah jalan. Ada yang hijrah ke Syam, ada yang mati tengah jalan. Ini kisah siapa? Bani Qainuqa. Selesai satu bab. Baik, dah selesai tadi. Tahun 2 Hijrah membawa kepada perang Uhud. Perang Uhud tuan-tuan, dia tak habis setakat situ. Tahun 4 Hijrah ada 2 peristiwa yang menyebabkan Nabi sangat sedih. Apa antara peristiwanya tuan-tuan? Yang pertama peristiwa Ar-Raji'. Peristiwa Ar-Raji'. Yang kedua peristiwa Bir Ma'unah. Tahun 4 Hijrah. Okey, tahun 4 Hijrah, peristiwa Ar-Raji' dan peristiwa Bir Ma'unah. Peristiwa Ar-Raji', apa yang berlaku? Ada satu kabilah
Satu kabilah konon-konon jumpa dengan Nabi, minta Nabi hantar wakil sahabat untuk belajar agama. Maknanya sahabat tadi sebagai alim ulama ataupun ustaz pergi ke perkampungan dia untuk ajarkan ilmu agama. Baik, Nabi tak ada syak apa-apa, Nabi kirim 10 orang. Siapa ketua? Dua riwayat. Yang pertama Abu Munzir, yang kedua Asim bin Sabit. Abu Munzir dengan Asim bin Sabit. Apa yang berlaku? Dalam perjalanan kena khianat. Ada satu pasukan pemanah memanah 10 orang ni tuan-tuan. Endingnya tinggal berapa? 10 orang tinggal 7. 10 orang tinggal 3, minta maaf, 7 syahid, tinggal 3. Tinggal 3, seorang dibunuh dalam perjalanan. Tinggallah baki sahabat 2 orang. Siapa yang 2 orang? Khubayb bin Adi dan Zaid bin Datsinah. Khubayb bin Adi, Zaid bin Datsinah. Akhirnya 2 sahabat ni dibeli oleh puak Quraisy yang nak balas dendam kepada mereka. Sebab mereka ni termasuk dalam ahli Badar. Kan ramai orang Quraisy terbunuh dalam perang Badar. Jadi disebabkan mereka tahu 2 sahabat ni ahli Badar, apa yang berlaku? Mereka beli. Bila beli, Khubayb bin Adi, apa bentuk hukuman? Disalib pada tiang. Abu Sufyan waktu Khubayb bin Adi kena salib ni, sebelum nak buat hukuman, dia buat tawaran kepada Khubayb, aku lepaskan kamu, tempat kamu Muhammad ganti. Muhammad yang akan ganti tempat kamu, kamu boleh balik dan bersenang-lenang dengan keluarga. Khubayb dalam keadaan menahan marah tuan-tuan. Dia sebut, demi Allah, kalau di tempat Muhammad berdiri, di tempat Muhammad duduk sekarang, dia tercucuk duri, itu pun aku tak sanggup. Ni sayang Khubayb, sayang sahabat Nabi pada Nabi. Apa yang Abu Sufyan sebut tuan-tuan, aku tak pernah jumpa mana-mana sahabat yang sayangkan sahabat lebih daripada sahabat Muhammad sayang pada Muhammad. Ni Khubayb bin Adi. Itu satu tragedi Ar-Rajib. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, ada pula tragedi kali kedua, tragedi Bir Ma'unah. Kali ni lebih ramai. Kenapa lebih ramai? Melibatkan 70 orang sahabat Nabi. 70 orang sahabat Nabi ni tuan-tuan, kes yang sama, nak belajar agama, tengah jalan kena khianat. Dekat mana? Bir Ma'unah. Nama tempat tu Bir Ma'unah, perigi Ma'unah. 70 sahabat ni semuanya qurra, orang yang hafal Quran, ahli solat malam, dan dia suka membantu orang-orang fakir miskin, edar makanan dan sebagainya. Tetapi semua dibunuh. Disebabkan 70 orang qurra tadi dibunuh ni tuan-tuan, Nabi punya sedih. Nabi buat kunut nazilah sebulan. Sebulan kunut nazilah tuan-tuan, punya sedih. Disebabkan apa? Terkorban ramai sahabat yang hafal Quran. Dan kisah ni dia tak berakhir di situ tuan-tuan. Ada satu orang sahabat Nabi namanya Ammar. Dia jadi tawanan. Ditangkap oleh Ammar juga. Ammar bin Tufail. Tadi Ammar juga. Tangkap Ammar juga. Jadi disebabkan wasiat mak dia ni tadi, maka Ammar bin Tufail membebaskan Islam, tentera Islam ni tadi. Dah bebaskan tentera Islam yang bernama Ammar. Ammar dalam perjalanan balik nak cerita pada Nabi, nampaklah 2 orang pemuda daripada Bani Kilab. Dia duk ingat pemuda hak Bani Kilab ni bersekongkol dengan orang-orang hak bunuh 70 orang sahabat. Dia pun bunuh 2 orang. Rupa-rupanya silap bunuh. Bila silap bunuh, apa yang berlaku? Kena bayar diat, bayar denda. Bila bayar denda, Nabi ajar Bani Nadir untuk berkongsi bayar denda. Sebab apa tuan-tuan ajak Bani Nadir? Sebab termasuk dalam piagam
piagam Madinah, kena lindung Madinah sama-sama, susah sama susah, senang sama senang. Nabi pergi ke perkampungan Bani Nadir. Bila pergi perkampungan Bani Nadir, apa yang berlaku? Orang Yahudi sambut Nabi dengan mesra, tuan-tuan. Macam tak ada apa-apa, seronok konon-kononnya. Rupanya dalam diam buat pakatan. Masa Nabi bersandar dekat dinding, ada seorang duduk dekat belah atas nak jatuhkan batu atas kepala Nabi. Nabi tahu macam mana? Melalui Jibril alaihi salam. Apa Nabi buat? Nabi balik semula ke Madinah, kepung perkampungan Bani Nadir, bagi tempoh 10 hari untuk keluar. Sebab apa? Khianat perjanjian dan khianat Nabi, nak bunuh pemimpin, nak bunuh ketua negara. 10 hari datang Abdullah bin Ubay. Apa dia sebut? Jangan keluar, nanti koi datang bawa. Dia tak kata koi lah tuan-tuan, saya ubah dalam masa tu. Oh, Abdullah bin Ubay pun koi juga, orang terbeluh dia. Bukan orang terbeluh. Dia cakap bahasa dia lah, ya. Dia sebut, demo jangan keluar, nanti aku datang bawa pembantu. Mana kita sama-sama pertahankan kampung demo ni. Gitulah lebih kurangnya tuan-tuan. Rupanya tunggu tak datang-datang Abdullah bin Ubay, dengan bantuan-bantuan pun tak datang. Kena scam tuan-tuan. Bila kena scam, apa yang Nabi buat? Nabi runtuhkan rumah dengan Nabi tebang pokok. Orang Yahudi perempuan menjerit tuan-tuan. Wahai Muhammad, bukan awak ke dulu hak yang cakap tak boleh tebang pokok, tak boleh itu, tak boleh ini? Betul kan tuan-tuan? Etika perang dalam Islam, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh tebang pokok, tak boleh musnahkan rumah ibadat, tak boleh bunuh orang hak duduk dalam rumah ibadat. Banyak benda hak tak bolehnya tiba-tiba Nabi buat masa tengah kepung perkampungan Bani Nadir. Turun ayat Allah Ta'ala. Cuba tuan-tuan buka surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr juzuk yang ke-28, muka surat 545. Surah Al-Hashr, surah yang ke-59, muka surat 545, ayat nombor 2 tuan-tuan. Ayat nombor 2. Ada tak tuan-tuan? Jumpa dah? Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Apa makna ayat ni tuan-tuan? Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Kamu wahai umat Islam tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat, dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka dari azab Allah. Maka Allah timpakan azabnya kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilemparkannya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari dalam, sambil tangan orang-orang yang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar. Maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hati.
Ini ayat turun untuk buat apa tuan-tuan? Untuk mengatakan kepada orang Yahudi tadi, itu yang Nabi buat, runtuhkan rumah, tebang pokok kurma, strategi perang. Okey, baik. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Bani Nadir diusir keluar. Bila diusir keluar, apa yang berlaku? Dia jadi rasa tak puas hati. Bila tak puas hati, berlaku tahun 5 Hijrah. Apa yang berlaku 5 Hijrah? Dia buat pakatan. Dia nak serang, dia saja nak serang Nabi. Dia tak cukup orang. Maka apa dia buat? Dia tahu ada dalam kalangan orang Quraisy beberapa kabilah yang tak puas hati dengan Nabi. Maka dia pakat. Dan ada pula orang-orang Yahudi yang kita kira sebagai pembesar Yahudi, antaranya Huyai bin Akhtab. Tuan-tuan pernah dengar nama Huyai bin Akhtab? Huyai bin Akhtab ni siapa tuan-tuan? Ayah mertua Nabi. Macam mana boleh jadi ayah mertua? Sebab Nabi bernikah dengan anak dia. Siapa nama anak Huyai? Safiyah binti Huyai. Ini salah seorang daripada isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi ada berapa orang semua tuan-tuan? Kita semak ulang kaji ya. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, ni saya sebut tak ikut urutan lah. Yang kedua Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga Hafsah binti Umar. Keempat Aisyah binti Abu Bakar. Yang kelima Zainab binti Jahsy. Yang keenam Zainab binti Khuzaimah. Yang ketujuh Juwairiyah. Yang ke-8 Safiyah binti Huyai. Yang ke-9 Maimunah binti Haris. Berapa dah tadi tuan-tuan? 9 kan? Dan ada setengah riwayat yang sebut 15, 13 dan sebagainya. Banyaklah riwayatnya tuan-tuan. Okey, nanti tuan-tuan dah ingat nama hak lain, tuan-tuan tambah saja dalam nota, tak ada masalah. Baik. Jadi tuan-tuan, bila Yahudi Bani Nadir berpakat dengan beberapa kabilah Quraisy dan ada pula kabilah Bani Ghatafan, nama kabilah, dia membentuk satu pakatan berjumlah 10,000 orang, lebih ramai daripada penduduk Madinah masa tu. Makna kalau serang Madinah, berjaya masuk, tak kena gaya, tumbang Madinah tuan-tuan, tak kena gaya. Datang satu orang sahabat Nabi, nama dia Ruzbeh ataupun Mabah, datang daripada Iran. Dulu sebelum nama Iran, nama benda tuan-tuan Parsi. Sebelum Iran namanya Parsi. Sekarang dah tak ada Parsi. Yang ada pun kucing Parsi je. Okey, negara Parsi dah tak ada. Hari ni kita kenal dengan nama Iran. Siapa dia? Ruzbeh. Dia sebut pada Nabi, dulu kami kalau berperang, kami akan gali parit keliling kota. Siapa Ruzbeh ni tuan-tuan? Nama glamour dia Salman Al-Farisi. Nama betul Ruzbeh ataupun Mabah, sebab dia orang Parsi. Jadi tak pelik nama dia begitu. Okey, dia cadang pada Nabi. Maka apa yang Nabi buat? Nabi pakat sama-sama dengan sahabat untuk gali parit keliling kota Madinah. Dua riwayat tuan-tuan. Riwayat pertama menyebut penggalian parit sekeliling kota Madinah ambil masa 6 hari. Riwayat kedua 15 hari. Riwayat pertama 6 hari, riwayat kedua 15 hari. Baik. Jadi gali masa tu tuan-tuan dengan lembing, bukan dengan jengkauan, dengan lembing. Nak gali 6 hari, panjang parit 18.1 meter. Dia punya panjang. Dalam parit 9.1 meter. Nak kena gali berapa hari? 6 hari. Riwayat pertama.
Kalau ambil riwayat kedua 15 hari dalam keadaan cuaca panas. Tu riwayat pertama, hak ukuran parit tadi. Riwayat kedua pendek sikit, panjang 5 meter, dalam 3 meter. Tahan sikit lah pada 9 meter tadi, tapi tahan tuan-tuan. Benda gali pakai lembing, tanah berbatu, air kena kita sekali haru gitu, balik kita tuan-tuan. Kena pula gali tengah panas dalam keadaan perut lapar. Makanan yang ada masa tu apa? Ni nak cerita kesusahan, belum cerita perang lagi tuan-tuan. Nak menggambarkan kesusahan time perang. Minyak campur dengan tepung. Minyak campur dengan tepung, makan. Memang tak termakan. Dek sahabat-sahabat Nabi tak termakan tuan-tuan, tak mampu nak masuk mulut pun. Ni nak menggambarkan kesusahan. Dan sahabat Nabi tuan-tuan lapor pada Nabi, dia punya lapar. Lapar dia lapor pada Nabi sebab badan dah cengkung, tenaga banyak keluar, cuaca panas, dia ikat perut dengan batu kan. Tak nak bagi rasa lapar sangat, tapi tetap lapar tuan-tuan, tak tahan. Kita sendiri pun tuan-tuan, sehari kita makan berapa kali? Makan tu nanti dulu, minum. Kita kira hak minum dulu. Minum pagi, minum awal pagi, minum tengah hari, minum awal petang, minum petang, minum malam, minum lewat malam. 7 kali tuan-tuan. Minum saja, belum cerita makan. Yang sahabat Nabi ni tuan-tuan nak mempertahankan kota Madinah daripada serangan 10,000 orang. Apa yang berlaku? Ikat perut dengan batu, pergi mengadu pada Nabi. Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi selak baju Nabi. Kalau sahabat seketul batu, Nabi ikat berapa ketul tuan-tuan? 2 ketul. Ya Allah tuan-tuan, rupa Nabi lagi lapar. Rupanya Nabi lagi lapar. Datanglah Jabir bin Abdullah, buat tawaran pada Nabi. Kesian tengok orang Islam tuan-tuan tak ada makanan. Jabir pun tidaklah khabar ada makanan sangat, tak juga. Adalah seekor kambing, itu pun anak kambing, bukan kambing besar tuan-tuan. Adalah roti gandum sikit, kambing hak kecil. Ajak pada Nabi, pesan pada Nabi, wahai Rasulullah, ada makanan sikitlah di rumah aku. Ajaklah 3-4 orang datang makan di rumah aku. Nabi tuan-tuan, Nabi ni sikap Nabi, kalau ada makan, dia makan dia dulu ke dia hulur pada orang dulu? Dia bagi sahabat-sahabat dia dulu tuan-tuan. Maka bila Jabir datang ajak Nabi makan, Nabi buat pengumuman, mari belaka, Jabir ajak makan di rumah. Jabir ajak 3-4 orang, Nabi ajak 1,000 orang. Biru muka tuan-tuan. Kalau kena ke kita lah, biru muka. Allah, kambing seekor je, itu pun hak kecil. Adalah dalam periuk kecil tuan-tuan. Tapi nak khabar apa tuan-tuan? Mukjizat Nabi. Nabi pergi dulu, Nabi yang cedokkan sahabat Nabi makan sampai kenyang. Yang last sekali baru Nabi. Kalau ikut-ikutlah tuan-tuan, siapa yang paling lapar? Nabi yang paling lapar. 2 ketul batu ikat dekat perut tuan-tuan. Sahabat Nabi baru seketul. Dah habis Nabi makan, ada berbaki lagi atas periuk, tak terusik sikit pun. Tuan-tuan jangan buat. Jangan buat. Apa dia mau makan dulu, kau cedokkan. InsyaAllah memang tak ada tinggal untuk kita. Sebab kita bukan ada mukjizat tuan-tuan. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, yang berlaku time tengah gali parit, satu orang sahabat Nabi, Nu'man, ni nak cerita mukjizat Nabi. Nu'man datang bawa segenggam kurma. Nabi minta, Nu'man mari sini bawa kurma tu. Nabi letak atas kain, Nabi panggil semua sahabat-sahabat makan. Dah habis semua sahabat makan kurma tadi tuan-tuan, berbaki lebih daripada segenggam. Ya Allah tuan-tuan, inilah mukjizat. Cubalah tuan-tuan buat nanti time iftar perdana. Hak yang kurma tu bawa segenggam, bagi-bagi tengok ada baki tak. Ya, baik. Dan antara kesusahan waktu menggali parit tuan-tuan, apa yang berlaku?
Nabi ni, sahabat Nabi, dia gali tu tuan-tuan, ada satu batu besar yang tak berjaya dipecahkan oleh sahabat-sahabat. Mengadu pada Nabi. Nabi datang, Nabi pecahkan. Nabi ketuk yang pertama, keluar percikan cahaya. Sehingga 3 kali ketuk, habis hancur semua batu. Sekali ketuk, keluar cahaya. Jibril sebut pada Nabi, dibuka kunci kota Parsi. Pecah kali kedua, dibuka kunci Istana Merah. Istana Merah di mana tuan-tuan? Rom. Dan yang ketiga, ketuk, pecah, keluar cahaya. Apa yang berlaku? Dibuka kota ataupun kunci untuk Sana'a, Yaman. Ini 3 kota yang nantinya umat Islam akan buka semua kota ni. Tapi zaman siapa tuan-tuan? Zaman Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua. Nabi tak sempat, tapi Umar sempat. Waktu tengah ketuk tu tuan-tuan, Abdullah bin Ubay duk tengok. Dia sebut apa tuan-tuan kepada orang Islam? Nabi awak kuat gua. Nabi awak Muhammad ni kuat gua dia. Demo tak tengok ni, dia sebut benda ni, demo duduk dalam parit ni, tengah gali parit. Nak berperang. Belum menang, belum apa, tapi dia sebut apa pada demo? 3 kota yang demo akan berjaya buka. Agak-agak logik tak? Abdullah bin Ubay. Maka tuan-tuan, sampailah hari peperangan. Sampai hari peperangan tuan-tuan, berkenaan dengan perang Ahzab. Tuan-tuan kena buka surah Ahzab. Cuba tuan-tuan buka surah Ahzab, surah yang ke-33, ayat nombor dia start daripada ayat 9 tuan-tuan. Ayat 9. Okay, cuba kita tengok ayat 9 surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat nombor 9. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junud fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Apa makna ayat tuan-tuan? Wahai orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah kepadamu semasa kamu didatangi tentera Al-Ahzab, lalu kami hantarkan kepada mereka yang pertama alaihim rihan, angin kencang, angin ribut. Yang kedua wajunudan lam tarawha, dan angkatan tentera daripada para malaikat yang kamu tak dapat tengok. Sesungguhnya wa kana Allahu bima ta'maluna basira, Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ini hari yang keberapa ni tuan-tuan? Hari yang keberapa ni setelah pengepungan? Berapa lama tentera Islam dikepung tuan-tuan dalam kubu? Berapa lama tuan-tuan? Ha? Tentera Islam dikepung berapa lama dalam kubu? Ada tak sampai sebulan? Ada. Ada sampai sebulan. Dan bila gali parit tadi tuan-tuan, ada ataupun tidak tentera Ahzab yang berjaya lompat melepasi parit? Ada. Antaranya siapa? Amr bin Abdul Wud. Amr bin Abdul Wud yang pertama. Yang kedua Ikrimah. Siapa Ikrimah? Anak Abu Jahal. Ni antara tentera yang tarah panglima lah, hak yang lepas lompat ke seberang. Maksudnya apa? Mereka ahli dalam berkuda. Sebab jarak jauh tuan-tuan, besar lebar parit, tapi berjaya lompat. Maknanya bukan biasa-biasa lah kemahiran menunggang kuda. Tapi apa yang berlaku? Amr bin Abdul Wud dibunuh oleh Sayyidina Ali. Yang Ikrimah, apa yang jadi? Kaki kuda kena tebas, lari. Lari sampai ke mana? Ke Yaman. Jauh lagi tuan-tuan, nak menyelamatkan diri.
Bila pula dia patah balik ke Madinah selepas isteri Ikrimah jumpa Nabi minta pengampunan untuk Ikrimah. Ni. Okey, baik, itu antara bantuan daripada Allah. Nak cerita pula berkenaan sikap orang munafik masa perang. Tuan-tuan kena tengok ayat nombor 12 surah Al-Ahzab. Ayat nombor 12 surah Al-Ahzab. Muka surat 419. Apa kata Abdullah bin Ubay, tuan-tuan? Dirakam dalam Quran. Wa iz yaqulul munafiqun wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa makna ayat? Dan lagi masa itu ialah masa orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak sihat dan tidak kuat iman dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita melainkan perkara yang memperdayakan sahaja. Ini hak yang saya sebut masa Nabi pukul batu hak besar tadi pecah 3 kali kan. Ada kunci Parsi, kunci Rom, kunci kota Yaman. Ini orang munafik sebut apa? Mana maunya nak buka 3 kota ni. Ni kita pun duduk dalam parit ni, kuat Nabi awak bergurau. Ni tuan-tuan, perangai siapa ni? Perangai orang munafik. Ya, baik. Endingnya tuan-tuan macam mana? Ending dalam perang Khandaq, apa yang berlaku? Ada satu orang sahabat Nabi yang namanya Nu'aim bin Mas'ud daripada kabilah Bani Ghatafan. Dia masuk Islam senyap-senyap. Apa yang Nabi buat? Nabi hantar Nu'aim untuk pecah belahkan komplot di antara Yahudi Bani Quraizah dan juga siapa? Pakatan Ahzab hak tadi. Ada Nadir dengan beberapa kabilah Quraisy. Maka bila dah pecah pakatan tu tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia bawa kepada pengusiran Bani Quraizah. Habis saja perang Khandaq, Nabi dengan 3,000 pasukan bawa ke mana? Terus menuju ke perkampungan Bani Quraizah. Sebab apa? Sebab mereka membelut perjanjian. Pasukan Ahzab 10,000 serang daripada luar. Bani Quraizah duduk dalam kota, dia nak serang tentera Islam daripada dalam. Nampak tuan-tuan perangai orang Yahudi. Apa yang berlaku tuan-tuan masa tu? 3,000 tu tadi, 3,000 sahabat. Nabi pesan apa kepada tentera Islam? Jangan solat asar sehingga sampai di perkampungan Bani Quraizah. Maksudnya apa tu tuan-tuan? Maksud Nabi tadi, tak boleh sembahyang asar ke macam mana? Jadi sahabat Nabi ada 2 ijtihad. Ada sahabat yang solat asar dulu baru pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Ijtihad sahabat yang kedua, diorang bergerak cepat ke perkampungan Bani Quraizah. Dah sampai dekat Bani Quraizah baru mereka solat asar. Kenapa Nabi ni nak sangat cepat pergi ke perkampungan Bani Quraizah ni tadi tuan-tuan? Sambung nanti. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.